Untuk paparan berita dari Kelantan, kita bersama-sama Amirul di Kota Baru. Silakan. Komuniti orang asli yang tinggal di kawasan Tanah Tinggi Lodging di Gua Musang memohon ditambah bilangan lampu jalan Gua Musang Lodging. Ia sebagai langkah meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya, termasuklah risiko kemalangan dengan binatang buas. Jalan Gua Musang Lodging merupakan laluan utama kira-kira 5,000 penduduk orang asli yang tinggal di sekitar Tanah Tinggi Lodging seperti Pos Belau, Pos Brok, Pos Hendrop dan Pos Tuel. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Orang Asli JPKKOA Pos Tuel, Atang Alan berkata penambahan bilangan lampu jalan adalah untuk keselamatan pengguna memandangkan kawasan itu merupakan lokasi kemalangan maut. Bagi kami memang mestilah itu lampu itu pasal masalah terutama sekali dekat kampung lah. Dekat kampung kami sekarang ni kan musim haiwan buas ni berlarutan lah kira. Jadi kami memang memerlukanlah lampu jalan dan sekeliling kampung tu kena ada. Waktu malam memang gelap lah, tak ada tu lah. Jadi itu pun satu keselamatan jugalah pada yang menggunakan jalan tu. Kita berharap pada kerajaan kalau boleh tu daripada agensi dia jabatan mana pun kita mohonlah kalau boleh tu setiap jalan masuk kampung semua kita bekalkan, pasal kebanyakan sekarang setiap kampung tu anak-anak budak sekolah tu dia subuh lagi dia perlu benda tu. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Kalas, Muhammad Syabuddin Hashim menyatakan keadaan Jalan Gua Musang Lodging memberi risiko kepada pengguna kerana keadaan gelap laluan itu menjadi kawasan lintasan haiwan liar. Jalan ini nampaknya dah semakin sibuk kerana digunakan oleh pengguna-pengguna jalan raya dari Gua Musang ke kawasan Cameron Highland. Jadi adalah wajar ditambah pula dengan lintasan daripada hidupan liar yang nampaknya telah banyak kejadian kemalangan berlaku kerana terkejut dengan lintasan ini. Maka saya berharap agar pihak kerajaan terutamanya dapat menyegerakan pembinaan lampu jalan atau sebagaimana yang KKDW laksanakan di kawasan pedalaman, mewujudkan lebih banyak lampu solar di kawasan-kawasan hotspot ataupun kawasan-kawasan yang difikirkan sesuai. Ubi gadung atau dalam bahasa saintifiknya Dioscorea hispida merupakan makanan tradisi rakyat Kelantan zaman dahulu yang dihidang pada waktu petang. Tumbuhan ini kurang popular masa kini memandangkan proses masak ubi gadung amat rumit selain sukar diperolehi menyebabkan ianya kian dilupakan. Wartawan Majidah Ismail mempunyai perinciannya. Ubi gadung tumbuh meliar dan dapat hidup ketika musim kering kerana ia mempunyai simpanan air mencukupi dalam umbisinya. Bagi petani Muhammad Nur Yusof, 71 tahun, dia mula menanam ubi ini sejak 10 tahun lalu selepas permintaan meningkat ketika musim tengkujuh. Setiap hari kira-kira 20 kg ubi digunakan untuk memenuhi permintaan ubi gadung. Oleh kerana ubi ini mengandungi racun, ia perlu direndam dan dicuci dengan bersih sebelum dimasak. Lepas tu kita kena iri-iri kena rendai air garam dulu. Boleh semalam. Okay. Lepas rendai air garam tu kita rendai air tawar ni lebih 4 malam. Lebih pada 4 malam tak apalah. Kira sekurang pada 4 malam tak boleh. Jadi bolehlah kita rasa tu masuk. Kita tanuk lah. Muhammad Nur dibantu isteri Minah Sulaiman, 64 tahun. Agak kita tidak kau tolong dia lah. Tolong salin air. 2 kali sehari salin air. Tu lah. Cukup masa tipuh dia kak. Kita kukuh lah. Kukuh dia buat kita kedai-kedai. Ada juga orang mari beli hak 3 kilo rumah. Ada juga. Lepas tu hak buat kita kedai kopi lah. Dia buat kita 10, 15 kau habis. Dia jenis makanan ni untuk kata tak ni dengan nasi pun tak apalah, orang bagi orang berehi lah. Orang tak berehi tu memang dia makan gitu lah.
Sementara itu, penggemar ubi ini berharap agar ada pihak mengkomersialkannya agar tidak pupus ditelan zaman. Pasal ini merupakan warisan tua kita zaman dulu. Tapi sekarang ini oleh kerana benda ni tidak dikembangkan, semakin hari semakin pupus. Yang mana saya perhatikan di Kelantan ni hanya Abeno saja yang ada sekarang ni. Jadi sebab itulah kita kena beri sokongan ke Abeno. Di samping ubi gado sendiri mempunyai khasiat. Kena tu sebab Abeno letak di kedai-kedai, lepas tu kita terah beli dan benda tu sedap. Dan kita tak tahu pun ada khasiat tak ada khasiat. Yang pertama sedap. Sebab kita anak muda ni mula-mula sekali kita utamakan sedap. Selain menjadi sumber nutrisi, ubi gadung kaya dengan karbohidrat, vitamin dan mineral yang dapat membantu mengawal tekanan darah. Ubi gadung ini merupakan salah satu sumber karbohidrat pada zaman dahulu dan juga menjadi sumber perubatan, namun sudah kian dilupakan oleh generasi sekarang. Dan ubi gadung ini sebenarnya mempunyai racun, namun selepas melalui beberapa proses, memprosesnya dengan membersihkannya beberapa kali, memakan masa dalam tempoh 4 hingga 5 hari, akhirnya ubi gadung dapat dimakan selepas dikukus lebih kurang 20 minit bersama dengan pulut, dan ini menjadi sumber makanan khususnya rakyat Kelantan di Kuala Krai ini pada musim tengkujuh. Selain sumber makanan, ubi gadung juga berpotensi digunakan sebagai pewangi kerana bunga kuning yang terdapat daripada ubi ini berbau wangi dan digunakan sebagai pewangi pakaian. Majidah Ismail, RTM. Baiklah, laporan itu tadi menakhiri perkembangan dari Kelantan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih. Mayat seorang ahli perniagaan yang dipercayai lemas lepas terjun di Jambatan Tendung, Pasir Mas, Kelantan ditemukan pagi tadi. Menurut Komandan Operasi Pegawai Kanan Bomba 2 Khairul Arifin Cik Ramli, mayat mangsa ditemukan di bawah jeti bot Pok Heng di Pasir Pekan. 54 pegawai dan anggota Bomba Pasir Mar, Wakaf Baharu serta unit PPDA Pangkalan Cepa dan Pangkalan Kubur memulakan operasi pencarian di pesisir sungai bersama pasukan K9. Mayat mangsa ditemukan di bawah jeti bot dan diserah kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Media sebelum ini melaporkan seorang lelaki dikhuatiri lemas lepas terjun di Jambatan Tendung Pasir Mas. Mangsa 30-an merupakan seorang ahli perniagaan disedari jatuh dari jambatan tersebut oleh orang awam yang berada di kawasan itu. Memasuki musim cuti sekolah, Menara Kuantan 188 menawarkan bilik membaca khas kepada pengunjung di menara ikonik tersebut secara percuma bermula hari ini hingga 1 Januari 2024. Inisiatif Edu Tourism dengan kerjasama Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Pahang (PPAP) itu sebagai satu tarikan baru di samping menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Menurut pengarah PPAP Nur Zahira Muhammad Azmi, sebanyak 107 naskah buku misteri dipinjamkan secara berkelompok kepada menara itu untuk tujuan berkenaan. Jadi kita nak menggalakkan anak-anak di samping bercuti di dalam cuti sekolah ni, tetapi ada ilmunya, dan dalam mendapatkan ilmu ada tarikannya. Itulah kita nakkan di dalam edutourism tu. Tambah beliau, bilik misteri tersebut diilhamkan dari Perpustakaan Awam Daerah Bentong yang menyediakan ruang berunsur misteri untuk pembacaan genre itu. Pemilihan tersebut juga dibuat selepas bancian dilakukan dalam kalangan pengunjung perpustakaan yang hampir 70% meminati bacaan berunsur seram. Nur Zahira berkata demikian selepas majlis memorandum persefahaman MOU antara Menara Kuantan 188 dan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Pahang (PPAP) di Menara Kuantan 188 Kuantan.